sangat halaqah, dan banyak yang muda-muda ni mengaji kitab Ta'limul Muta'alim oleh Imam Zarnuji. Berarti ini indikasi bahawa turas itu wujud hadir di Madinah dan Mekah Al-Mukarramah. Nampak ni? Hadir. Dan mereka mengaji kitab Ta'limul Muta'alim. Ni dia sebut sendiri. Oleh sebab itu saya merasa perlu untuk saya mengarang satu kitab yang similar dengan kitab Ta'limul Muta'alim, tapi tentunya mengikuti version dia lah. Yang dia akan tukar nama-nama kitab dan lain-lain kan. Contoh dia, daripada ngaji kitab ni, okey, tukar kitab ni. Daripada praktis macam ni, ditukar kepada praktis yang lain dan lain-lain. Tapi ni dia sebut, dan mereka amalkan. Mereka ada. Lalu ulama' kita yang pada hari ini, contoh dia Syekh Habib Umar bin Hafiz. Dia mengarang kitab juga tentang Risalah Talabatul Ilm. Itu saya tak ingat nama kitab dia exactly, tapi kecil je, tipis, warna hijau. Dan murid saya telah diterjemahkan dia ke dalam bahasa Melayu. Saya dah tasheh, saya sendiri yang tasheh. Tapi sampai hari ini saya tak tahu kenapa dia tak print. Kecil je. Dia terjemah dalam 15 muka surat. Itu penting, kerana dia akan mengajar macam mana cara-cara untuk menuntut ilmu. Cara nak pakaian, cara untuk hafal, cara untuk dan lain-lain. Ni ada adab dia. Salah seorang guru kepada guru saya, tapi saya tak sempat jumpa kerana beliau meninggal tahun 1994. Saya sampai di Jawa 1997. Beliau adalah Kiai Haji Maisur Sindi. Dia meninggal di Pondok Ringin Agung, pengasuh Pondok Ringin Agung, asal Purworejo, tempat dekat dengan Kiai Taifur Purworejo. Jalan kaki dari Purworejo menuju ke Kediri untuk menuntut ilmu. Dengan Mbah Khazin. Mbah Khazin tu Kiai Khazin kita panggil. Kiai Khazin ni adalah basically seangkatan dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari yang mengaji Ihya, terkenal 2 tahun sekali khatam Ihya. Dan kalau yang nak mengaji tasawuf memang mengaji dengan dia. Sampai Kiai Haji Sahal Mahfuz, Kiai saya pun mengaji dengan beliau. So Ustaz Kiai Haji Maisur Sindi ni jalan kaki Purworejo, Jawa Tengah ke Jawa Timur untuk menuntut ilmu. Dan waktu dia ngaji di Kiai Khazin, tak lama dia sakit. Bila dia sakit, dia disuruh untuk pindah ke pondok. Waktu itu di istikharah, kenapa dia sakit? Oh, budak ni kena sembuhkan dekat Pondok Ringin Agung. Jadi pindah ke Pondok Ringin Agung. Ringin Agung tu dalam lebih kurang 2 km dari pondok saya. Pindah ke Pondok Ringin Agung. Di Pondok Ringin Agung tu dia tengah sakit baring dekat atas lantai. And then ada budak-budak duk cakap tentang hukum. Dia dengar pun dia kata, oh, jawapannya bukan gitu, jawapannya gini. Kalau enggak percaya, lihat dalam Bujarumi Al-Khatib. Dia kata, kalau tak percaya dia kitab ni. Lepas tu dia tanya, lepas tu dia orang macam heran, siapa budak ni? Dia orang pun bawa banyak masalah, ada 30 masalah. Bawa jumpa dengan Kiai Maimur Sindi, ditanyakan. Kiai Maimur Sindi jawab semua permasalahan tersebut dengan ibarat-ibarat dari kitab-kitab turas. Beliau miskin waktu tu, zaman tu. Ini Kiai saya cerita, zaman tu tahun 40-an 50-an, orang nak beli Ihya Ulumuddin tu jual lembu. Jual lembu untuk beli Ihya Ulumuddin zaman tu. Zaman sekarang beli 10 lusah boleh kan, ngaji tak nak. Ini ada bagi contoh. Zaman tu beliau ni, bayangkan miskin dia sampai nak pergi pondok tu jalan kaki berapa kilometer tu, antara satu provinsi dengan pada provinsi lain, kira macam satu negeri ke negeri yang lain, jalan kaki. Dan yang heran tu, dia boleh jawab semua dari kitab turas, makhaz. Dan yang hebat, setelah itu nampak dia ni alim. Terus Mbah Yai Zaid itu waktu tu terus cakap kat dia, okey, ini kita kena kahwinkan dia dengan keluarga kita, kahwinkan dia dengan zuriah Ringin Agung. Akhirnya dia jadi kiai di Ringin Agung. Lepas dia kahwin je, dia terus sihat. Dia kahwin je, dia terus sihat. Lepas tu dia mengajar. Waktu itulah dia bergiat dengan mentaklif, mengarang kitab. Dan kitab dia yang saya tahu minimum 10 tu apa? Nazam. Dia buat sendiri kitab tu dalam bentuk nazam, bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Nazam. Lepas tu dia syarahkan sendiri dengan bahasa Arab. Kitab kita ada. Contoh kitab dia yang paling hebat, ulama' besar di Syria, iaitu Dr. Wabah Zuhaili Kagum. Kitab dia nama dia Umdatul Fudala fi Mustalahil Madhhab Syafi'i wal Ulama'il Minal Fudala. Kitab dia. Itu kitab dia tebal ni. Kitab dia, kalau baca tu terkejut, tak percaya penulisnya adalah orang Indonesia, tak percaya. Dan dia tak pernah pergi negara Arab untuk menjadi alim seperti itu.
Tak pernah, tak payah kita nak pergi hantar, pergi hantar Ribat, pergi hantar Darul Mustafa, pergi hantar ke Al-Azhar, pergi hantar ke Tunis, pergi hantar ke Qarawin ke. Tak perlu. Dia duduk dekat situ je ngaji. Dan yang menarik tu, macam mana dia boleh hafal semua ilmu-ilmu tadi. Ya, semua ibarat-ibarat tadi dia boleh hafal. Ketika dia tadi tanya, macam mana boleh hafal? Dia bahasa Jawa dia, le tu bahasa Melayu dia budak je tu, kira budak lelaki. Ya, kalau perempuan neng kan, tenduk. Kalau lelaki tu le nek hatimu padang, apalmu yo gampang. Itu bahasa dia. Budak, kalau hati engkau itu terang, okey, insya-Allah hafal pun mudah. Ini Mbah Maimur Sindi sebut. Dan dia mengarang semua syair je, meaning nazam. Manzumah kan untuk dia hafal. Jadi dia memang sampai ilmu falak dia nazam tau. Dan disyarahkan dalam bahasa Arab. Ilmu falak pun dia boleh menulis. Selain daripada nahwu saraf, dan dia ada buat nazam khusus ilmu arud. Nazam khusus ilmu arud pun dia hafal. Dan sekarang kat Pondok Ringin Agung kalau belajar arud, dia dah tak pakai Hasyiah Soban. Imam Soban kan ada nazam arud, dia dah tak pakai itu yang asabat bisahmaiha jawari hanafada, dia tak pakai. Dia tukar kepada kitab yang dikarang oleh Mbah Maisur Sindi. Dan dia mengarang satu kitab yang seluruh Indonesia membacanya, seluruh Pondok Jawa baca. Nama kitab dia Tanbihul Muta'allim. Juga nazam dan syarah, tapi yang ni syarah bahasa Jawa sebab yang nak baca ni budak-budak. Budak-budak belajar. Tanbihul Muta'allim, kitab yang dikarang untuk ajar kepada pelajar-pelajar Indonesia macam mana nak menjadi santri yang benar. Sampai berapa kat sini? Okey. Di sini untuk belajar pertama, untuk sampai kepada taraf macam beliau, contoh dia sampai kepada beliau, ada beberapa perkara kita kena tahu. Kenapa kita belajar mengaji dekat pondok? Betul tak? Kenapa kita mengaji kat pondok? Kita mengaji kat pondok, saya rasa tak perlu saya nak syarah panjang sebab entah semua dah ngaji kitab Taklim Muta'alim setiap pagi. Okey. Saya nak tanya, kenapa korang mengaji kat pondok? Siapa boleh jawab? Kenapa nak mengaji kat pondok? Jawab, tak apa, jangan malu. Ana bukannya kiai besar. Sila. Itu satu, betul. Salah satu sebab. Lain? Betul. Lagi satu? Dah habis? Tak dengar? Untuk menyambung lidah ulama. Itu salah. Menyambung lidah ulama bukan kerja kita. Itu dah takdir Allah. Kalau nak mengaji agama, saya ingat dulu, kalau budak pergi sekolah agama, kenapa pergi sekolah agama? Nak jadi ustaz. Salah. Kenapa nak belajar medik sebab nak jadi doktor? Salah. Kenapa nak belajar engineer? Kenapa nak belajar apa, kalau kat Indonesia teknik sipil, kat sini engineering sebab nak jadi engineer? Salah. Nak jadi engineer, nak jadi doktor, nak jadi ustaz, nak jadi apa, itu semua Allah yang atur. Kita tak ada nasib dalam hal ini. Kita tak ada nasib dalam hal ini. Kita menuntut ilmu sebab tadi mencari keredaan Allah. Betul tak? Redha Allah. Yang kedua adalah tidak lain tidak bukan menghilangkan kebodohan. Bukan sebab nak tunjuk-tunjuk, tapi sebab jadi orang bodoh. Itu adalah suatu benda yang keji, kan? Benda yang buruk. Allah suruh kita membuang benda yang fasad. Berarti Allah suruh kita menuntut ilmu. Betul tak? Sebab menuntut ilmu lah nanti akhirnya mencari keredaan Allah. Jazakallah khairan. Kerana apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubul ilma walau kana utlubul ilma minal mahdi ilallah lahdi. Faham? Utlubul ilma fi'il amar. Berarti wajib. Talabul ilmi faridatun sighat, bukan sighat amar. Maksud ada makna wajib, makna fardu. Faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dari sini kita faham bahawa menuntut ilmu itu adalah wajib. Kita menuntut ilmu sebab Allah perintah. Betul tak? Kalau ini ada dalam hati entah, sebenarnya yang Ustaz Faiz tadi, Syekh Faiz tadi sebut susah nak hafal, itu dah selesai lah. Dah boleh selesai. Kerana apa? Kita menuntut ilmu sebab kita cinta ilmu. Ya, kita buat ni kerana nak dapat redha Allah. Bukan sebab saya besok nak makan apa, kan? Betul tak? Apalah nanti nak jadi ya? Dah tak fikir. Kita tak fikir apa yang akan datang. Kita fikir apa yang kita mati nanti macam mana. Redha Allah lah. Sebab kita mati, yang kita tuntut adalah redha Allah. So yang kita diminta sekarang adalah apa yang jadi setelah kita mati ni.
Menuntut ilmu. Kalau korang dah ada benda ni, hati korang akan tenang. Sebab apa? Menuntut ilmu dalam taklim muta'alim dan juga kita taklim yang lain, dia akan mengajarkan bahawa syarat pertama, bagi cara pertama orang menuntut ilmu, dia kena pastikan syarhus sudur. Hati dia tu kena apa? Hati dia tu kena bersih. Tak boleh banyak fikir benda lain. Korang jangan duk fikir, okey, ada girlfriend, tak ada girlfriend. Tak payah fikir. Pasal kahwin tak kahwin tu Allah bagi nanti. Itu dah rezeki pasti. Tak payah nak fikir makan apa. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Buat apa nak fikir saya nak makan apa nanti, nak kerja apa, saya tak ada SPM. Korang ada SPM? Ana tak ada SPM. Ana PMR tak ada. Ana PMR SPM tak ada sampai hari ini. Sampai ada orang kata balik nanti macam mana nak kerja. Alhamdulillah, kalau Malaysia tak nak ambil saya, banyak negara lain nak ambil saya. Betul. Kat UK tu siap nak bina madrasah, nak panggil. Ana je macam bila nak khidmat kat orang Malaysia. Tapi Ana boleh pergi, alasan apa? Lah Malaysia tak bagi kerja. Betul tak? Salah sendirilah nak kena ada SPM. Syekh Abdullah bin Bayah, dia ada SPM. Faham tak? Itu betul. Ana dulu belajar dekat pondok, anti Ana tu ada sebut anti Ana ni. So I don't know what you nak makan apa balik nanti. If you balik nak makan apa? Saya cakap kalau ada batu makan batu, ada kayu makan kayu. Gula batu bukan batu. Betul tak? Betul. Dan anti-anti semua macam pening kepala. Sebab Ana datang dari keluarga, walaupun keturunan Ana keturunan orang agamawan yang kuat, tapi Ana punya mak punya family ni semua datin-datin, anti-anti ni semua moden. Faham tak? Waktu tu lah. Sekarang ni Alhamdulillah semua dah mengaji, dari Alhamdulillah. Tapi waktu tu diorang semua moden. So bila dia tengok anak anti Salmah ni, Kak Ma ni, dia panggil mak anak Kak Ma, anak Kak Ma ni semua pelik-pelik, mengaji pondok lah, sijil tak ada, semua orang pergi sekolah private school, pergi sekolah ni. Ana pergi mana? Pondok, sebut nama pondok pun tak pernah dengar. Kalau dulu pergi pondok mana? Gontor. Okey. Orang pernah dengar lah, ini macam sekolah agama Malaysia lah. Ana pergi mana? Pondok Kencong, Lerbuyu, Pelosong. Dulu tak pernah dengar, betul. Ana sebut, Ana terkejut. Dan orang semua terkejut dengan Ana. Kenapa boleh macam tu? Dan waktu tu yang satu yang buat Ana istiqamah satu je, mak Ana. Sebab apa? Dia kata it's okay, you do make sure you finish your study. Jadi apa you buat, biar sampai habis. Entah tengah hafal Julumiyah sekarang, jangan stop selagi belum habis. Ni kalau Ana hafal, Ana habiskan dulu baru jalan. Faham tak? Habiskan semua baru jalan. Dia panggil kita storan tu maksud dia tasmek lah. Melayu tasmek, kat Indonesia storan. Kat pondok Ana pun samalah macam Koma, kena ngaji, kena hafal banyak benda. Pondok Ana dulu kalau tak hafal Al-Amsilah Tasrifiyah tak boleh ambil ujian. Jurumiyah kena hafal zaman tu lah kan. Bila naik Durrah Yatimah, kena hafal Durrah Yatimah dengan Qawaid Lughawi. Yang tu ada Qawaidul Ilal, ada Qawaidul Tasrif. Itu kena hafal tu. Idza hurikat yaun wa ba'da fatahatin fa aqlibuhu ma alfa sara khafa taula. Itu ada 20 nazam tu Qawaidul Ilal. Ana hafal tahun 1997. Sekarang 2017, berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Alhamdulillah masih ingatlah. Tapi kalau yang Alfiah lu hafal tapi dah tak ingat lah. Banyak ingat lah kalau baca-baca tu tahulah ni. Tapi kalau tu dah banyak tak ingat sebab 1000 kan. Tapi ada kawan Ana yang siap boleh hafal tu belakang ke depan, depan ke belakang. Orang semua wirid Hizib Nasar, Hizib Bahar, Hizib apa, dia wirid Alfiah. Tak ada lah Alfiah. Kita bagi apa kau ni Alfiah? Jangan gitu, ni barakahnya. Dia masih cakap gitu. Jadi Ana tak risau. Bila kita tak risau, otak kita kosong. Betul tak? Kita tak fikir besok nak makan apa, tak fikir. Yang kita fikir sekarang, Al-an. Faham tak? Sekarang ni kalau aku tak hafal, besok kelas aku tak faham. Dekat Indonesia ni dia ajar bahawa hafal sebelum faham.
Kalau dah hafal, insya-Allah faham. Kenapa? Kalaupun dalam kelas tak faham, kalaupun dalam kelas tak faham, betul ke? Entah balik, kan? Dalam kelas tak faham, entah balik ke, entah dah habis belajar, entah jadi ustaz, tiba-tiba entah terangkan terus faham. Itu dah dibuktikan. Ana ingat lagi waktu Ana mengaji kitab Qawaidul I'rab. Qawaidul I'rab ni belajar jumlah. Jumlah kubra, jumlah sughra, ada mahal, tak ada mahal, macam mana yang ada jumlah haliyah, macam mana jumlah yang bukan haliyah, yang na'tiyah, contoh dia sifatiyah kan. Semua-semua tu dulu hafal, tapi anak ustaz hajam yang tak faham waktu tu Imriti. Memang tak faham langsung. Dalam masa ustaz pula tukar-tukar. Ustaz tu kahwin, ganti ustaz lain. Masa ustaz tu kahwin lah, ganti ustaz lain. Allah, setahun tu memang anak gundah gulana, tak dapat faham kitab tu. Masuk Alfiyah dah tak bahasa jumlah. Dia sebut-sebut je, dia tak terangkan mendalam. So tak sempat melewati betul-betul kitab tu. Bila anak habis je 3 aliyah, anak nak balik Malaysia, tak, anak nak belajar Azhar, kiai anak tak lagi. Itu cerita nantilah. So anak terpaksa kat sana, akhirnya anak disuruh jadi ustaz lah cerita dia. Anak jadi ustaz, waktu tu anak mengajar putra, tak mengajar puteri lagi, mengajar laki, tak mengajar perempuan. So anak mengajar laki, kitab yang anak disuruh mengajar adalah kitab Qawaidul I'rab. So anak pun nak mengajar tu, anak tak kerti mana aku faham ni, aku tak faham dulu ni. Kan? Lepas tu anak minta kat ustaz anak yang memang didik anak betul-betul. Nama dia Pak Fatah, yang pernah datang kat Negeri Sembilan. Yang pernah datang kat Negeri Sembilan ceramah tu, ngajar tu. So Pak Fatah tu waktu tu ngaji dengan dia, sirah oleh ngaji karo aku ni, awak hafal man. Lu keluar nanti hafal biar Pak. Dia bahasa Jawa dia, engkau boleh ngaji dengan aku, syaratnya kau hafal dulu. Lah aku dulu dah hafal dah Pak. Dia pernah hafal dulu ustaz. Wah. Dia kata tak hafal balik. So anak hafal benda tu 10 hari habis. Satu hari 10 bait. 10 hari habis. So anak minta, okey, anak baca kat depan dia, okey dia dengar, oh okey, hafal. Kan hafal. Tu dia ajar anak. Dia ajar anak tu tak khatam pun, habis bab jumlah je. Kan? Habis bab jumlah tu futuh. Semua bab i'rab anak boleh. Lepas tu bila masuk tahun baru, anak kena mengajar, anak dah mengajar dengan keadaan betul-betul faham. Macam seolah-olah anak faham yang dulu. Sebab apa? Hafal itu futuh. Dia miftah. Faham tak? Dia buka. Jadi ulama dulu kalau pergi kat Maghribi, kat Qarawiyyin, tak payah pergi orang, semua madrasah atiqah. Madrasah atiqah maksud dia apa? Pondok. Jangan ingat pondok tu kat Malaysia je. Orang Malaysia bila disebut pondok, dia tahu, oh ni pondok yang tradisional, tak ada SPM, tak ada sekolah, tak belajar apa, tak cakap Arab tapi ngaji kitab lama, kitab kuning. Itu pondok, betul tak? Kat Malaysia. Kalau kat Indonesia, pondok maksud dia sekolah agama. Moden ke tak moden. So yang bezakan pondok kita dengan sekolah agama dia orang, moden dia orang adalah apa? Iaitu kitab dia turas atau tidak, moden atau tidak, salaf atau tidak. Salaf maksud dia turas. Bila disebut salaf tu maksud dia turas kat sana. Jadi kalau pondok moden, berarti dia bukan kitab turas. Faham? Kalau pondok dia salaf, berarti kitab turas. Jadi bukan hanya kita sahaja yang ada pondok. Di Maghribi, di Morocco, Maghribi, dia sekarang ada 1000 pondok. Masih ada 1000 pondok. Tak banyak, tak macam Indonesia. Indonesia ada pondok sahaja ada 25,000 pondok sahaja. Santri di Jawa, santri di Indonesia adalah 25 juta. Hampir rakyat Malaysia. Santri. Di Maghribi, diorang ada 1000 pondok. Hebatnya pondok diorang dengan pondok kita, masih ada pondok yang umur dia 600 tahun, 700 tahun, 800 tahun. Masih ada pondok yang sampai hari ini tertua di dunia, universiti tertua di dunia, iaitu apa? UC Al-Qarawiyyin. UC yang saya belajar sekarang. Universiti Al-Qarawiyyin umur dia adalah 1200 tahun lebih. Dia dicipta tahun 258 Hijriah. Diasaskan oleh Fatimah Fihri, lebih tua daripada Al-Azhar. Ini UC Al-Qarawiyyin. Tapi dari zaman dulu sampai zaman hari ini, semua pondok-pondok tu dan termasuk Qarawiyyin, dia ada satu syarat wajib yang tak boleh dinego, non-negotiable. Tak boleh dinego. Iaitu apa? Kalau tak hafal 30 juz, tak boleh masuk ngaji.
Ibtidak. Faham? Tak hafal 30 juz tak boleh datang ngaji. Ini Universiti Qarawin. Syarat dia. Bukan je universiti, semua pondok. Syarat dia hafal 30 juz. Berarti orang Maghribi memang betul-betul menghafal. Dan dia bukan hafal kita bawa sijil. Pergi Pulai Condong bawa sijil hafalan Quran, konon hafal. Betul. Sampai Morocco pergi test nak masuk pondok, hafil. Kena ulang setahun hafal Quran je. Faham tak? Dah 2 tahun tak habis lagi menghafal. Dia orang kat sana tebuk, dah tak boleh tebuk sekali, out. Wah. Tak boleh teruskan ayat ni, out. Kalau boleh 3-4 kali dia tengok macam sure hafal baru boleh. Kalau orang Maghribi dia tambah lagi, kena hafal Majmu' Muhammadil Mutun. Dalam dia apa? Majmu'ati Muhammadil Mutun ada Jurumiyah, Mutamimah, Alfiyah Ibn Malik, Jarul Ma'nun, Juman, lepas tu Sanusi, Jauharut Tauhid, Akidah Kubra, contoh dia kan. Lepas tu apa, usul fiqh, apa, warakat, nazam warakat. Lepas tu Jam'ul Jawami'. Anak ngaji Jam'ul Jawami' dekat Qarawin, kalau syekh tu mengajar pegang kitab, ni bukan hebat, ni kodi. Malu, syekh tu malu. Tak ada syekh lah. Syekh kat sana semua mengajar tanpa kitab, duduk macam ni mengajar. Maybe kita nak sampai taraf tu tak sampai lah. Kita nak sampai tu memang cita-cita je lah kan. Cita-cita tak sampai. Tapi tak apa. Yang anak nak tunjukkan kat sini, hafalan itu adalah kunci. Kalau kita tak dapat jadi macam diorang, kita sipi-sipi macam diorang pun cukup lah. Iaitu apa? At least hafal lah matan-matan yang penting tu, kan? Hafal matan penting. Syarat, niat syarat. Syekh Hafiz tak bagi anak lulus ni kalau tak hafal. Contoh dia kan, minimum hafal nak lulus je. Faham tak? Minimum hafal nak lulus je, dah cukup. Saya dulu waktu Alfiyah 1000 nazam, 1000 bait tu bukan sikit bang. 1000 bait tu banyak. Beza dia, waktu nak hafal tu, anak tahu budak Jawa dia orang hebat. Jadi dia orang nak hafal tu, kawan-kawan 3 bulan hafal tu dah biasa. 3 bulan habis. Anak ada ustaz senior, bukan ustaz, senior anak, nama dia Gus Taifur. Wah, umur dia 37 ke 36 sekarang, dan dia dah jadi kiai besar lah. Kiai, dan dia mewarisi pondok lah, Gus, anak kiai kan. Dia mewarisi pondok, dia ngaji, dia bukannya ahli hadis pun, dia ngaji kitab Bukhari, Muslim, Sunan semua. Ngajilah, buka kitab, bukannya pakai terjemahan macam korang. Ngaji bawa buku terjemahan. Dia semua kitab Arab. Tak ada harakat pun boleh. Memang tak ada harakat lah kitab dia. So dia tu hafal Alfiyah tu berapa hari? 10 hari. 1 kali solat 20 bait. 5 kali solat berapa bait? 100. 10 hari 1000. 10 hari dia hatam. Bila anak tanya macam mana boleh buat macam tu, dia cerita lah. Dia ke Gus, anak kiai. So Gus ni ingat macam bos lah kira kan. Duduk kat pondok Kencang, dia ingat sebab dia Gus dari pondok lain. So pondok ni pun kop lah kan, tolong lah dia lepas. Dia ingat macam tu. So waktu mengaji setahun orang semua duduk menghafal, dia relax tak nak menghafal lah kan. Dia hafal sikit-sikit lah. Sampai tahun akhir, sampai dah akhir tahun macam biasa tasmik beratur panjang. Kalau tengok dalam gambar kat pondok beratur, ustaz kat depan pegang macam ni, yang lain semua beratur pegang menghafal. Paling depan nak tu tak boleh pegang apa-apa. Tak boleh pegang apa-apa, tak boleh tengok macam ni. Macam kat Malaysia ni boleh macam ni. Ya betul. Dia semua orang dah mula menghafal. Lepas tu dia cakap kat ustaz dia, Pak Huri nama ustaz dia, nama Pak Huri, adik kepada Kiai Taifur Purworejo. Pak Huri, dia tanya Pak Huri, Pak, kalau boten apa ni, tapi kalau faham benar. Terus saya tu enggak hafal Pak, tapi saya betul-betul faham Alfiyah ni. Tanya mana aja saya terangkan, saya syarahkan ke bapak. Dia cakap betul. Tebuk mana-mana saya syarahkan. Dengan syawahid sekali. Syekh dia. Pak Huri kata, kalau tak hafal tak boleh, kerana syawahidnya ya Alfiyah tu. Kalau tak hafal saya tak bagi. Dia kata, dia lobby lagi tak boleh. Memang tak boleh lah. So dia tanya, bila last kena hafal? Kalau last hafal dalam masa 15 hari kena dah habis. So 15 hari. Kalau tak hafal macam mana? Tak naik kelas dah. Waste 1 tahun. Lepas apa dia buat? Dia pun ambil nazam, kunci, tak ada orang-orang dia pergi masjid menghafal.
Dan dia buat macam tu. Dia kira 20 baik ni. Dia menghafal 10 hari tu kira dia tidur 1 jam 2 jam je. 10 hari tu dia tidur 10 jam 2 jam 3 jam, tak sampai 3 jam lah. Dia kata menghafal mula kat masjid je. Masjid bilik air. Dia dah tak pergi mana, tak pergi kelas, tak pergi talaki, tak pergi apa. Nak hafal kan? 10 hari dia pergi jumpa Pak Huri. Pak, saya setor Pak. Cuba baca lah sampai habis. Loh, kok sudah hafal kamu? Kamu dah hafal dari kemarin-kemarin ni? Uzlah kat masjid, dia kata 10 hari puasa. Dia suruh bagi tahu semua orang macam ni dia boleh hafal Alfiah 10 hari. Dia kata tak ada kunci lain. Kunci dia satu je. Pergi masjid, kunci tak nak tengok orang, tak nak jumpa siapa-siapa, tak cakap pun dengan orang dah. Hafal, wudu, solat. Kalau penat, dia bangun solat. Dia solat sunat duduk. Solat sunat duduk kan, penat. Lepas tu baring kejap, tidur 5 minit, bangun, wuduk, baca. Makan sikit je, jangan makan banyak. Sebab makan banyak ni ngantuk. Makan banyak ni banyak ngantuk. So dia makan sikit je, cukup nak hidup lah. Minum air dia orang minum air pahit je. Terus kita yang kalau nak minum kena Fanta, Sprite, Coca-Cola. Benar, dia minta macam tu je, air putih, minum. Dia macam tu je. 10 hari dia khatam Alfiah Ibn Malik. Dia lulus. Akhirnya boleh dapat ijazah. Bukan ijazah sijil, dapat ijazah Alfiah Ibn Malik. Faham? Dia cerita dia. Dekat sana macam tu. Ijazah bukan kat depan, ijazah kat belakang. Orang Malaysia ni kadang saya heran. Tunjuk ijazah sehebat-hebatnya, besar-besar. Saya khatam ijazah Bukhari, ijazah Kutubus Sittah, ijazah Kutubus Tis'ah. Ana bagi kitab Bukhari, tolong baca. Lidah tak berbunyi. Betul. Ana ada jumpa orang datang pergi Morocco, semata-mata nak jumpa ana lah konon. Pian tahulah nak jalan. Tapi datang nak jumpa ana. Ahli sunnah jemaah, alhamdulillah ahli sunnah jemaah. Lepas tu datang, ana nak minta ijazah dari ustaz. Boleh tak ana datang jauh-jauh dari Malaysia je. Ijazah apa tu? Semua Jami'atul Kutub, bla bla bla. Disebutlah. Okey. Kalau ana nak bagi ijazah kat pondok ana, dia kena khatam dulu baru bagi ijazah. Tu kita panggil haflah akhir sanah. Haflah akhir sanah tu apa? Bila kita dah khatam sanawi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 sanawi Durrah Yatimah, kelas 2 sanawi Al-Imriti, kelas 3 sanawi Alfiah Ibn Malik. Dah khatam ni, lulus, naik atas pentas akan baca. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Baca, lompat sikit lah sebab malam kan, tak habis. Sampai yang penutup dia. Bila dah habis penutup dia semua, nanti Kiai akan bagi ajastukum wa ajastukunna jami'a marwiyati bla bla bla. Disebutlah sanad dia. Qabil tu atau qabilna ijazatan. Dia kan baru dapat ijazah. Dah habis tu baru kita dapat sijil. Dalam sijil tu dia adalah pointer semua tu kan. Lepas tu ada sanad, lepas tu dapat buku sanad. Buku sanad tu tidak lain banyak yang sanad daripada Musnidud Dunia Syekh Yasir Al-Fadani. Tu macam tu kita dapat, baru kita dapat. Jadi saya ada ijazah kitab ni, saya ada ijazah itu tu. Mana ada orang pergi kat sana, datang-datang belum reti ngaji minta sanad. Allah kiai tu memang ngaji dulu. Yang itu anak dia pergi minta, anak bakat Fathul Qorib bagi kat dia. Cuba baca. Langsung tak boleh baca. Kalau Fathul Qorib ada harakat dia boleh baca lah. Ni Fathul Qorib anak yang cetakan bulak. Cetakan bulak, dia tak boleh baca. Tak boleh baca anak kata kat dia. Kita dah pandai ngaji dulu baru kita bagi, baru kita cakap ijazah. Faham? Itu Syekh Yasir Al-Fadani boleh lah. Syekh Yasir Al-Fadani alim. Apakahlah dia buat macam tu? Entah, alim tak? Itu masalah dia. Faham? Ini penting. Dan ketika antum semua menghafal, jangan buat perkara yang saya buat. Saya ada satu salah. Waktu saya menghafal dulu, saya hafal sebab nak lulus. Bila dah lulus je saya lupakan. Niat terlupakan. Anda cakap betul. Terutamanya waktu Alfiah 1000 nazam, anak tak mampu macam orang Jawa.
So ana buat 500 potong. 500 potong. 500 baca habis, start 500 habis. Faham tak? Sepatutnya tak boleh, tapi ana merayu sebab ana kan tak mampu. At least ana hafal lah 500. Okey lah, terima lah kan. Dia. Okey, fine lah. Ya, fine. Potong. Benda tu adalah sebenarnya salah. Faham tak? Salah. Kenapa? Sebab bila buat macam ni, sekarang ni nak hafal betul-betul 100% tak boleh. Betul tak? Dah habis. Sebab apa? Kalau hafal alfiyah, dia punya keistimewaan dia, kita boleh bagi syawahid. Ni apa ni? Baik dia ni baik dia ni baik dia ni. Contoh dia. Sedang sebut, tapi hafal. Hafal lah. Tak rugi. Kita tak rugi. Zaman sekarang mana dah orang nak hafal? Sekarang mana ada orang nak hafal? Tapi kalau korang hafal, insyaAllah khair. Itu. Jadi dah faham untuk tenangkan hati macam mana. Jangan fikir benda-benda istighol. Terutama kalau alfiyah tu dah masuk babul istighol, biasanya student tu jadi istighol. Jadi masyghul. Anak dulu je tu, babul istighol dia, kita pun istighol lah. Itu jangan. Buang benda tu. Okey, buang bad habit tu. Bila dah tahu benda ni, kita kena masuk satu fase yang lain, iaitu apa? Fase adab menuntut ilmu tersebut. Ingat, ilmu ni nur. Ilmu ni nur. Jadi kita tak boleh memburuk-burukkan ilmu, mengapakan ilmu, tak boleh. Ilmu perlu ditakzimi. Takzimi tu apa? Perlu diagungkan. Ilmu ni perlu diagungkan. Jangan sekali-sekali ilmu itu kita remehkan. Contoh dia apa? Kitab. Jangan sekali-sekali kitab tu letak bawah. Contoh dia macam pondok ana dulu. Ni pondok ana dulu. Kalau ada budak bawa kitab macam ni, macam diri macam ni kan, kitab bawah apa nama dia, pinggang. Kitab bawah pinggang, bawah pusat. Kiai ana tu, ana pernah dulu bawa kitab macam ni. Kiai ana dari pondok, dari dalam beliau meninggal, iaitu Kiai Haji Zamroji. Dia meninggal tahun 1999. So ana sempat 3 tahun, 2 tahun dengan dia. So waktu tu dia tiba-tiba dia keluar buka pintu. Siapa aku kitab apa yang tu? Dia cakap betul. Siapa tu? Kitab tu. Jauh dulu dia nampak tu, dia panggil marah sungguh. Sebab tu kitab. Kita kena takzim ilmu. Takzim ilmu. Kitab tu kena letak atas. Kalau dah tahu ni, samalah macam alfiyah. Samalah macam nazam-nazam yang korang hafal. Jangan korang dah hafal, masuk dalam bilik air, qadil hajat, korang baca lah. Tak boleh. Faham? Itu benda-benda tu kena takzimkan lah. Jangan bawa perkara-perkara ini daripada tempat-tempat yang maksiat. Kalau korang bawa, korang akan lupa. Faham? Itu maksud dia. Contoh dia jangan buat maksiat lah. Korang takkan pergi tempat maksiat kecuali korang nak buat maksiat. Korang pergi disco, nak buat maksiat lah. Betul tak? Jangan nanti ingat, pergi disco tak apa, saya tak menari, tak pegang-pegang, tak apa, saya nak duduk, nak tengok je, nak berzikir kat dalam ni. Contoh dia. Jangan buat tak ada kerja daripada. Entah bukan majzub nak buat macam tu. Kalau majzub bab lain lah. Entah semua ni bukan majzub. Kalau majzub tak duduk sini. Nanti dia kata saya ni majzub Ustaz, tak apa. Orang yang kata dia majzub tu tak majzub. Faham? Jadi janganlah. Kalau korang pergi tempat macam tu, korang akan lupa, akan mudah lupa. Atau kalau tak mudah lupa, susah menghafal. Termasuk darinya pergi ke tempat-tempat rekreasi yang tidak ada manfaat baginya, yang banyak perempuan buka aurat, contoh dia. Itu adalah perkara yang paling cepat menyebabkan kita lupa. Ialah Imam Syafi'i sebut apa? Syakau tu ila waqi'in su'ahif di fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Ilman nurun wa nurullah la yuhda lil'asi. Itu dia sebut tu Imam Syafi'i. Itu fakta Imam Syafi'i sekarang. Imam Syafi'i. Kalau ada orang kata, apa bukti dia Ustaz? Apa bukti dia? Bukti dia Imam Syafi'i kata. Kalau anda kata Imam Syafi'i kata tu dah memadai sebagai hujah. Kita tak boleh tengok rijal, kita kena tengok maksum. Contoh dia, kalau ada orang kata macam tu, kalau dia dah banyak songih macam tu, tak payah layan lah. Orang dulu, ulama' dulu, tak payah ulama' kita, ulama' dia orang pun dulu menghafal. Bukan hanya Al-Quran dan hadis, mutun, Alfiyah Iraqi dia orang sepatutnya hafal dulu. Dia orang lah. Kalau sekarang pergi Madinah, sekarang ni pergi Madinah, kat sana siapa pelajar yang hafal kitab Tauhid oleh Muhammad bin Abdul Wahab, dia akan dapat jaizah
dapat piala. Faham? Bayangkan kita kat Malaysia hari ini, kalau ada yang hafal Alfiah, ada dia orang nak bagi piala? Ada JAKIM nak bagi piala? Ada tak? Paling-paling Al-Quran je dia bagi. Tak ada. Kat Indonesia kita ada musabaqah hifzil butun. Betul? Alfiah, apa, Maknun, Juman, apa, betul. Dekat Morocco, Maghribi pun, dekat UC Karawi pun setiap tahun bulan Jumadil Ula dia ada nama dia musabaqah hifzil, dia bukan musabaqah, dia panggil apa, dia panggil bukan musabaqah, ada satu istilah dia, iaitu pertandingan lah macam musabaqah hifzil mutun al-ilmiyah. Dan terkenal ulama-ulama SUS terutamanya, murid-murid dari SUS tu Selatan Maghribi, pondok-pondok Selatan Maghribi, dia orang memang selalu setiap tahun menang. Tak ada orang boleh kalahkan dia orang. Orang FAS ke, budak student FAS ke, student Tanger ke, student Rifi ke, student Rashidiyah ke, semua kalah dengan ulama SUS. Sebab hafalan dia orang kuat. Kita kat Malaysia, kita sebut matan pun kadang orang tak tahu. Matan pun orang kadang tak tahu apa tu matan. Betul. Ana cakap terus, tak payah nak susah-susah. Ana mengajar budak master dengan PhD tahun 2010, budak UIA mengajar kat rumah. 2010 Ana setahun duduk kat Malaysia waktu tu. Master dengan PhD usul fiqh. Mat'amun, mat'am, dia tak tahu berasal dari perkataan to'ama tu, dia tak tahu. Dia ingat itu isim yang isim unik lah dia kata. Isim alam dia kata. Dia kata Allah ini UIA. So jangan bercita-cita nak pergi UIA. Betul. Jangan cita-cita nak pergi UIA. Betul. Anda tak tipu. Saya nak akademik Ustaz, itu datang senang. Ana dulu nak pergi Azhar, Al-Azhari lah kan. Siapa tak nak Al-Azhari? Balik Al-Azhari cik, tu dia. Kia dah kata loh enggak bisa. Kamu tinggal di pondok sini aja, lanjutkan khidmat. Kalau kamu gak khidmat sama saya, siapa yang mau tolong saya? Bantu saya siapa? Itu Kia nak sebut. Pasal kita memang dah diajarkan man khadama khudima. Man khadama khudima, siapa yang berkhidmat dia akan diberi khidmat. Dia sebut. So dia sebut satu istilah apa? Ya dunia, ikhdimi man khadamani. Bawa itu. Oh dunia, khidmatlah pada orang yang berkhidmat padaku, iaitu Allah. Faham? Jadi waktu tu Ana pun okey, fine. Tak boleh pergi, cakap dengan parents sana. Tak boleh, ni Kia tak bagi. Patuhlah cakap Kia. Faham? So Ana pun okey, duduk kat pondok, tak pergi mengajar. Itu cerita dia Ana mengajar tadi. Itu cerita kenapa Ana mengajar kat pondok. Ana tak pergi mana-mana, mengaji je, pagi siang malam mengajar, pagi siang malam mengajar. Pagi sampai itu mengajar full dekat Putra. Lepas Zuhur Ana mengajar putri kalau ada jadual. Kalau tak ada jadual Ana free. Faham? Lepas tu petang, maghrib, lepas maghrib Ana mengajar Quran. Bukan mengajarlah, Ana baca Quran atau apa. Tapi waktu tu Ana biasanya buat kerja-kerja Ana, baca ke apa ke, persiapan untuk mengajar besok. Lepas isyak, takror dia panggil. Takror tu apa? Ulang kelas. Budak-budak macam prep lah. Kita bukannya prep tu macam sekolah agama ada belajar matematik semua, tak ada. Kita semua kita belajar agama je lah kan. Itu prep. Mengajar balik, belajar balik ulang. So anak kena mengajar dia orang. Atau lepas tu musyawarah pukul 10, pukul 11. Pukul 11 sampai pukul 1 pagi atau 2 pagi. Musyawarah Fatul Qorib, musyawarah Fatul Mu'in. Waktu tu anak pegang Fatul Qorib, lepas tu anak pegang Fatul Mu'in. Mustahik Fatul Qorib. Anak mustahik Fatul Qorib, jadi anak kena ada kat depan. Anak kena kontrol, kena buat jadual, anak kena gilir, anak kena jawab. Semua persoalan anak yang kena jawab. Faham tak? So waktu tu nak tak nak anak kena kitab-kitab. Waktu tu lah zaman anak beli kitab banyak. Anak beli Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Mughni Muhtaj. Sebab apa anak malas pergi perpustakaan. Tapi anak ketua perpustakaan, lepas tu ditabalkan menjadi ketua lajnah Bahasa Masail. Bahasa Masail dan perpustakaan dia attach jadi satu. So waktu tu anak pun bila dah beli tu, anak pun kena beli untuk pondok yang rare-rare lah. Yang lain tak ada, anak beli. So anak kena beli sebab anak malas nak duduk perpustakaan, baca kat dalam bilik, baca ni nak bawa tu sebab perpustakaan tak boleh bawa keluar. So baca, kena baca.
Tu 2 tahun anak macam tu. Lepas dah 2 tahun ni, sijil kan 3 tahun boleh laku masuk Azhar. Sijil tu boleh 3 tahun dia masuk Azhar. So tahun ketiga ni nak masuk Al-Azhar kan. So pergilah jumpa Kiai. Ya, kalau sekarang saya mau pergi ke Al-Azhar, bisa tak? Kan dah khidmat 2 tahun. Yang wajib kan 2 tahun. Maksud dia kata, saya tak boleh menghalang. Tapi saya berharap kalau kamu masih di sini, duduk kat sini, khidmat kat sini, untuk masalah pergi belajar sijil tu, saya tolong attach dengan universiti yang dekat. IAIN lah waktu tu, IAIN Surabaya, IAIN Sundan Ampel lah dia. Diiktiraf di Malaysia sebab dia kerajaan Indonesia punya. So, tapi waktu tu IAIN punyalah jauh. IAIN jauh. Surabaya 3 jam. 3 jam pergi, 3 jam balik. Habis kat jalan je lah. Nak mengajar lagi kat pondok tak boleh ni. So anak decide tak boleh. So cakap-cakap dengan Kiai, akhirnya ada satu universiti kerajaan nama dia Stein Kediri. Pergi 40 minit, 45 minit pergi, 45 minit balik naik motor. So Kiai Ana waktu itu izinkan anak beli motor. Izinkan anak beli motor untuk pergi ngaji. Pergi kuliah lah. Pergi kuliah waktu tu anak tak ada niat sebenarnya nak ambil sijil. Pergi Azhar niat nak belajar Al-Azhari, bukan sebab sijil. Al-Azhari. Sekarang dah pergi situ, Kiai Ana merasa sebab apa sijil? Kertas. Tapi anak pergi situ, okey lah, ada kertas pun kertas lah, ada something lah. So pergi, memang waktu itu undang-undang tahun 2004 disign oleh presiden yang dulu, iaitu Gus Dur, di mana siapa yang mengaji di mana-mana pondok pesantren, selagi dia belajar terbukti 6 tahun minimum, maka dia diiktiraf sudah mengikuti jenjang pendidikan yang sah. 9 tahun kan wajib belajar, 6 tahun darjah sekolah rendah, form 1, form 2, form 3 wajib kan. Lepas tu terserah. So kita dianggap sudah cukup. Sudah cukup untuk belajar. So oleh itu boleh mengambil ujian untuk attach dengan universiti. Ana pun ambil ujian, daftar dan lulus dapat belajar dekat universiti tersebut. Tapi Ana mengajar kat universiti tersebut, Ana pergi pukul 6 pagi, bangun pukul 6 pagi, solat, bukan. Ana tidur pukul 2 habis musyawarah, bangun tahajud pukul 4, solat subuh pukul 4.30. Lepas solat subuh terpaksa tidur, walaupun fakir-fakir pun tak apa. Tidur pukul 6 bangun, pukul 7 jalan menuju universiti naik motor, pukul 8 kuliah sampai pukul 12. Pukul 12 habis, balik naik motor sampai pukul 1.45. 1.45 tu anak basuh-basuh muka, solat Zuhur, terus pergi mengajar Pondok Puteri sampai pukul 5 petang. Pukul 5, 4.30 sampai 4.30 berhenti, mandi, masak sikit ke, kalau tak masak pergi kedai beli, makan maghrib pukul 5, 5.30. Lepas maghrib siap-siap apa ke, assignment sikit ke, buat kerja sikit. Isyak, lepas isyak anak dah kena bertugas lagi sampai pukul 2. Tiap-tiap hari 4 tahun anak macam tu. Dan anak tak cari sijil. Sebab tu anak pergi universiti tu, anak tak cari pointer. Anak tak nak fikir pun. Anak fikir yang penting apa? Yang penting pondok ni selesai, tugas aku wajib selesai. Anak tugas waktu tu ahli jawatan kuasa Forum Musyawarah Pondok Pesantren sejauh Madura, Basuh Masaid. Lepas tu anak wilayah pengurus wilayah MWCNO, MWC Nahdlatul Ulama Kencong, Kepung, Pare, seluruh Pare tu anak pegang waktu tu. Basuh masail. So seminggu sekali memang kena basuh masail kat luar. So anak kena cari ibarat dan lain. Itu yang anak fokus. Kat universiti tu anak buat assignment, cicai lulus cukup lah. Mama. Tapi alhamdulillah anak 4 tahun kat universiti, anak lulus, anak dapat first class. Anak dapat 4 pointer, tak ada B. Selama 4 tahun belajar, semua A. Sampai rektor tak percaya, ini rasuah ke apa? Ini rasuah ke apa? Tapi apa? Berkat kitab matan, berkat kitab turos. Yang nak sebut berkat kitab turos. Anas ingat lagi soalan dekat dalam pelajaran usul fiqh. Dia tanya definisi usul fiqh. Lepas tu ada boleh jawab dalam matan atau warakat nama dia, turuk tashil turuqat tu. Ada boleh jawab. Masih dia jawab ada jawab macam tu. Lepas tu ustaz tu nak salahkan, betul.
Nak betulkan, aku tahu budak dia tak faham, lepas tu dia pergi hafalan dia pergi letak lah. Ana ingat lagi Ustaz Ana main doktor lah, Dr. Usul Fiqh cakap tu. Dr. Usul Fiqh tu hebat. Dia Dr. Abdul Wahab Khalil, kiai sekarang dekat Den Anyar, Jombang. Dia belajar master dekat Jamiatil Saud, Muhammad Saud. Wahabi tak dengar dulu. Dia belajar situ, dapat peluang belajar kat situ. Dan tahu satu kelas dengan dia siapa? Syekh Hassan Dodo, Syekh Muhammad Hassan Dodo. Pernah dengar? Dari Syankiti dari Mauritania, yang belajar di warga negara Saudi. Syekh Hassan Ad-Dodo ni ulama ahli sunnah wal jamaah bermazhab Maliki yang duduk di Riyadh. Beliau ni ahli sunnah wal jamaah. Orang Wahabi memang tak berani kacau dia. Tak berani kacau dia. Dia pernah mengaji dekat Fakulti Usuluddin. Waktu ujian dia fail. Sebab apa? Sebab dia tak datang ujian. Kenapa dia tak datang ujian? Dia berpegangan pada hadis bahawa kalau ada kawan yang sakit, kena jaga. Kawan dia sakit, dia pergi jaga kat hospital. Jaga betul-betul kat hospital. Pegang pada sunnah kan, jaga betul-betul kat hospital. Dia ujian dia tak ada. Dia datang pergi nak ujian, dia kata kau dah kena buang. Lepas dia kena buang, minggu depan tu dia dipanggil Fakulti Usul Fiqh untuk mengajar. Syekh Hassan Dodo, alim kabir. Kalau buka YouTube dia tu jumpalah. Dia yang dia masuk TV Saudi, and then bahas tentang tabarruk. Dia kata tabarruk tu tak apa, tu adat. Lepas tu yang presenter tu macam kata Syekhul Islam qala wa kalamu rijal la yutabar. Betul. Maksud kalau dia kata hadis ni, dia ada an dia sebutlah hadis. Dan anak punya lecturer tu cerita kat anak. Ni cerita kat anak. Hebatnya orang hafal ni. Dia ni, Syekh Hassan Dodo ni, waktu viva thesis master atau PhD, nama thesis dia apa? Kitabul Qadi ila Qadi. Nama kitab dia. Anda tak tahu macam mana. Ini lebih kurang macam tu. So, penulisan Qadi kepada Qadi lain, ada kekuatan hukum atau tidak. So, dia nukil beberapa hadis kat dalam tu, tapi dia tak takhrij. Kat Saudi ni kan tak takhrij ni, jinayah kabirah ni, jinayah paling besar ni. Itulah. So, dia orang pun plan nak hantam dia bab tu. Sekali tanya dia, hadis ni hadal hadis dhaif ya akhi, la yuhtaju bihi. Dia kata la doktor, hadal hadis sahihun bi syartil Bukhari wal Muslim. Rawaitu an ammi an jaddi wa an sampai Bukhari. Sampai Bukhari, wa hadha wa fihi syawahid fi kitab hadha wa hadha fi hadhihi safha wa hadha wa hadha hadis illatuhu hadha wa hadha wa amma al-Suyuti faqala wa qala al-Iraqi wa hakadha wa la ya'tarif wa raddahu as-Subki walakin la uwafihu bi qawli hadha wa hadha wa hadha. Semua doktor tu tercengang. Betul. Ini cerita fakta. Yang cerita kat saya ni, kiai saya ni masih hidup. Sampai sekarang dia tak ada PhD lagi. Dia masih ada master je. Dia mengajar kat STIM Kediri, tapi dia jadi kiai dekat Den Anyar. Kiai budak-budak, maksudnya budak-budak sekolah rendah. Dia ada pondok. So dia cerita kat anak Hassan Dodo, kealiman dia. Dan dia cakap Hassan Dodo ni sufi besar ke tak? Mungkin dia Tijani, dia kata dia lah, mungkin. Wallahualam. So sebab apa? Waktu dia dekat Masjidil Haram, depan Kaabah, dengan Kiai Ana ni duduk sama-sama cerita tentang gharaib, manusia boleh makan api lah, boleh jalan atas air lah dan lain-lain. Dia kata, dia sebutlah teori falsafah tasawuf tu kat mana. Faham tak? Macam mana nak faham kejiwaan boleh pisah dan lain-lain. Dan dia explain tu dengan syawahid lagi, dengan hadis-hadis lagi. Nampak tu? Tu kehebatan dia. Kehebatan dia. So kalau kita hari ni, kita tak sampai macam tu. Dan saya nak haraplah kalian semua adalah satu, kalau tak dua, satu lah minimum jadi macam tu. Betul tak? Tapi ada tapi dia. Kan tetapi kenalah perkara ni kena dilakukan. Faham tak? Ta'zimul ilmi. Lepas ta'zimul ilmi, ta'zimus sahibil ilmi.
mentakzimkan pemilik ilmu, guru kita. Alhamdulillah pondok ni saya tengok takzimul sahibul ilmi ada, tapi takzimul ilmi masih kurang. Faham tak? Maksud dia apa? Contoh dia, kalau anak datang tadi, semua orang datang cium tangan, betul tak? Semua orang datang nak cium tangan, okey, bagus, tak ada masalah. Tapi kenapa bila mengaji korang masih ada yang ngantuk? Itu bukan takzimul ilm. Faham tak? Ngaji dagu tak boleh pegang. Ni Kiai Ana, Syekh Ana, Syekh Mustafa Buihayawi. Ana pernah pergi ngaji kat sana, mana ada macam ni, apa, dampar tak ada. Kat Morocco mana ada dampar. So kalau ngaji tu macam mana? Pegang kitab. So, kita pun pegang kitab macam ni, duduk kan. Tu Syekh berhenti, pegang macam ni. So, okey, tangan tak boleh macam tu. Dia kata tak boleh. Betul. Dan perkara ini Ana dapat exactly daripada Syekh Nuruddin. Betul tak? Dengan Syekh Nuruddin. Dan juga exactly sama macam kat pondok. Mana boleh kat pondok kita buka macam tu? Tak boleh. Dekat Maghribi, kalau Ana pergi ke SUS, ke pondok-pondok, semua, Ana heran, pergi sana semua budak janggut dia kosong. Tak ada janggut. Tak ada janggut. Faham? Tak ada janggut. Ni tak sunnah, tak ada janggut. Ini tak ada janggut lah. Ini sama lah. Betul, anak terkejut. Dia tak ada janggut lah. Saya tanya Syekh, limadha kullu talaba laysa indahum lihya? Ada abas. Kenapa? Dia takut kalau ada janggut, kita duk main janggut. Memang anak memang suka dulu waktu kat pondok main ngaji, main janggut. Main janggut ni perbuatan Abbas. Perbuatan Abbas ni buat kita tak konsentrate, kita lalai. Bila lalai macam tadilah, korang nak hafal pun susah. Ana bukan orang yang nak hafal kena makan kismis atau apa, tak. Memang dalam taklim ta'lim sebut tentang zabit. Dia tak apa dalam taklim ta'lim, ada sebut tentang zabit. Pentingnya zabit ni boleh buat korang cukup sikit lah kan, nak hafal, memang betul. Tapi itu bukan sebab dia. Ana juga bukan macam orang-orang dulu mungkin, jangan makan kepala ikan, nanti lupa. Faham tak? Kalau anak kat pondok tu, anak paling suka makan kepala ikan. Bukan anak lah, kiai-kiai anak semua paling suka makan kepala ikan. Malah yang paling best kiai anak tu, anak bawa dia kat Malaysia ni, dia makan kari kepala ikan. Betul, kari kepala ikan kan? Besar tu, hebat. Itu nombor 1 lah. Kari kepala ikan memang terbaik lah. Tapi dia boleh hafal. Kita pantang punya dah banyak, tak hafal tu. Sebab apa? Kalau anda menilai orang dulu bila kata tak boleh makan kepala ikan, sebab kepala ikan dulu memiliki najis. Betul tak? Najis ikan ni ada kat kepala dia kan kadang-kadang. So dia orang makan, dia orang suka makan benda tu. Benda tu buat lupa. Kerana apa? Dalam fiqah pun mengatakan, dalam mazhab Syafi'i, kaul yang muktamad sebenarnya najis ikan itu adalah najis. Betul tak? Najis, kena dibuang. Walaupun ada khilaf yang mengatakan tak najis, ada yang kata makfu, tapi kaul muktamad itu najis. Faham? Kena buang. So kalau benda tu najis kita makan, berarti benda tu kotor. Kalau kotor masuk dalam tubuh kita, senang tak nak hafal? Nampak tu? Susah nak hafal. Susah. Sebab tu kena jaga daripada maksiat. Makan benda najis, maksiat lah. So tu makanan tu kena jaga. Jangan sembarangan, jangan makan kat warung contoh dia. Sebab apa? Kat warung kemungkinan ada syubhat orang masak. Tu sebab dia kenapa orang tu kuat menghafal. Orang Jawa kuat menghafal. Bukan sebab apa? Sebab dia bila dekat pondok, dia tak keluar. Dia makan, dia beli beras, atau dia diberi beras. Lepas tu dia beli tahu, tempe dekat pondok. Dalam pondok sendiri, tempe. Dia masak. Tahu tempe tu dah sedap lah. Anak ada kawan yang tak ada duit tu, nasi bila dah masak dia letak garam, makan dengan garam. Ini anak tengok mata anak sendiri. Dan anak tak, anak join dalam. Anak boleh beli ayam bila-bila. Alah, ringgit baru berapa ringgit ayam, betul tak? Tapi anak nak tengok, nak rasa hidup tu. Betul, anak betul. Anak duduk, anak makan nasi dengan ni je, apa garam. Tak tipu tu. Yang anak makan dengan dia itu sekarang nama dia Irham ni.
Sekarang dah jadi kiai besar kat Mojokerto. Dia dah ada pondok, padepokan dia bagi, padepokan dia dah besar. Banyak orang datang dan dia jadi dukun bomoh. Betul. Bomoh. Sekali ni orang envelope dia 2 juta, 3 juta. Bukan ringgit, rupiah. Banyak lah tu. 3 juta rupiah dah 1,000 ringgit. Orang sakit apa, orang kena ni, orang kena rasuk ke, kena apa, semua pergi dia. Pergi santau ke apa ke. Sampai orang yang buat kena pun pergi kat dia. Betul. Sampai sekarang anak ingat lagi. Tu makan tu. Dan ada juga yang tak makan macam tu. Hanya tempe dengan tahu sahaja tiap-tiap hari. Nak makan ayam tu sebulan sekali tu dah beruntung. Anak pernah nak hidup macam tu. So anak tak nak pergi kedai, anak masak. So kalau anak masak ayam, mestilah neighbor sebelah nak tengok anak makan ayam kan. Mana boleh macam tu. Kena nak makan sama-sama. Kat Bulu tak boleh makan seorang-seorang. Kat sini boleh beli Maggi cup kat luar, masak air. Betul tak? Ini orang biar apa tu. Kat Indonesia balik bawa kotak kan. Kotak dalam tu makanan kan. Sampai buka je. Habis. Sebab itu kalau anda pergi Indonesia dulu, balik pondok je, anda akan bawa Maggi asam kari, asam laksa. Sebab orang Jawa tak suka laksa. Dia cakap betul, orang Jawa dia makan laksa, dia cakap apa? Macam sajen. Sajen tu apa? Sajen tu yang orang pergi kubur bawa apa, sesajen ni lah, yang bau tu. Yang bau dia cakap macam sajen. Betul. So ada bawa asam laksa. Iman dia asam laksa. Tak ada satu pun pondok nak. Beratus pelajar seorang pun tak nak. Pernah nak bagi dia masak jom lah makan. Terus muntah dia orang tak suka. Sebab dia kata rasa macam sajen. Itu fakta. Ini cerita dia dulu lah dah buat. Tapi tu, jadi jaga makanan. Faham? Jaga makanan. Macam Syekh Mauritania tadi, macam tu. Sebab apa? Beliau tinggal di Sahara, pada pasir. Syekh Hamzah Yusuf, dia belajar dengan Syekh Murabi Al-Hajj kan? Yang mana di padang pasir ada kemah. Ada kemah. Dia panggil macam khayam macam tu lah kan. Mahdarah dia panggil. Mahdarah. So bila diorang mengaji, diorang dah hidup macam tu, of course senang nak hafal. Di Mauritania tu tidak ada budak umur 10 tahun yang tak hafal Quran lagi. Kalau ada budak 10 tahun tak hafal Quran, dia akan nangis. Kalau dia tak nangis, mak dia nangis. Mak dia akan pergi nangis. Kenapa anak aku ni? Anak aku ni dah macam ni, idiot ke? Apa ke? Betul. Dia akan rasa anak dia dah problematik lah. He's the only one yang tak hafal Quran. Contoh dia. Betul. Ini fakta. Sekarang ada 6 budak Malaysia pergi sana, duduk dekat Mauritania. Waktu dia nak pergi pertama tu, dia pergi konon dia macam nak ikut politik lah ni. Ikhwan parti. Kita pergi nak mengaji ni, nak balik untuk mengembangkan parti kita dah hebat-hebat dia. Alhamdulillah, setahun dia pergi. Balik tu dia balik sekejap, urus visa, balik datang terjumpa anak dekat Maghribi. So dia ajak duduk cakap dengan dia. Sekali dia dah berubah 180 derajat. Dia jadi betul-betul nak mengaji, nak turus, tak fikir SPM, tak fikir PMR, tak fikir sijil, tak fikir nak kerja. Yang penting itu anda jumpa budak tu berhasil berubah. Sebab dia apa? Sebab dia tahu ini adalah ilmu. Kalian belum rasa manisnya ilmu. Belum rasa manisnya ilmu. Anda tak ada sijil. Betul. Tapi sekarang anda tengah buat PhD lah. Anda tak ada SPM. Betul. Tapi anda tengah buat PhD lah. PhD kat Universiti Qarawin. Tapi anda tak rasa belajar universiti itu suatu ilmu yang anda dapat. Faham tak? Itu hanya sijil nak balik Malaysia. Ni nak tolong Ustaz Faiz ni. Nak tolong dia berdakwah. Kalau orang tak bawa sijil, nanti orang tak nak dengar. Faham? Tapi kalau korang semua nak cari sijil tak dapat ilmu, siapa nanti yang nak mengajar? Betul tak? So anak pergi sana, anak
Sijil tu tak important, hanya nak cukup syarat. Tapi yang Ana cari adalah ilmu. Faham? Kenapa ilmu? Sebab Ana dah rasa manisnya ilmu. Manisnya ilmu. Manis ilmu tu bukan baru ngaji 2 tahun kat sini balik dah jadi ustaz. Kecil ke besar dia panggil lah ustaz. Ilmu dia kena apa? Ilmu dia kena satu, i'tiqadun jazibun fil qalbi. Benda tu i'tiqad, benda tu yang kita tahu, yang kita percaya, yang kita pegang, di jazimun, malakah kat dalam jiwa kita, fil qalbi, dalam jiwa. Itu ilmu. Ilmu bukan, contoh dia, anda nak tahu apakah imam ini kata, buka Google cari. Itu bukan ilmu, itu information. Faham tak? Makrifah sahaja. Yang boleh salah, boleh betul. Khabar ma yahtamilu ala sidqi awil kadhibi. Tak? Itu bukan ilmu. Ilmu dia kena rasih. Warasikhuna fil ilm. Apa? Warasikhuna fil ilm. Itu rasih. Rasih itu apa? Dia kena malakah, melekat kat dalam jiwa. Ibarat dia kalau baca kitab, Ja'a Zaidun. Kenapa Ja'a Zaidun? Contoh dia kan, Ja'a fi'lun madin mabniun alal fathi, wa Zaidun fa'iluhu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu minal ismil mufradi. Wa jumlatul fi'li wal fa'ili la mahalata minal i'rab li'annaha ibtida'iyan. Apa lagi, buka Google ni, copy paste lekat tu. Itu nama dia, bukan malah. Itu apa? Degree Madinah. Yang sekarang mak bapak dah anak dapat Madinah, jom buat kenduri besar-besar, kenduri besar-besar. Sebab ni pergi belajar Madinah dah tak payah bagi duit kat terbang, tak payah bagi duit duit belajar, duit makan. Anak siap balik bagi kereta kat mak lagi. Ini degree Universiti Madinah. Master UIA, PhD UIA yang dibangga-banggakan. Wah, UIA mengeluarkan banyak, nombor berapa ranking dunia. Contoh dia, ranking dunia buat salah. Faham tak? Ranking dunia berapa, nombor berapa, banyak buat salah bahasa Arab. Faham? Ini sebab itulah kita ulama kita ni yang nak belajar dekat pondok ni, kita diajar oleh ulama dulu, wa nahwu aula awalan ayyulama idil kalamu dunahu la yufhama. Itu dari bait apa tu? Matan apa tu? Siapa tahu? Fikri ke? Tak tahu? Anda tak tahu? Bait apa? Wa nahwu aula awalan ayyulama idil kalamu dunahu la yufhama. Siapa tahu? Bait ni datang dari mana? Tak pernah tahu? Dari Al-Imriti, Syarafuddin Al-Imriti dekat dalam muqaddimah dia. Dia sebut tu. Dia sebut tu. Itulah kita. Korang pegang nahwu saraf tu betul-betul. Kalau pegang nahwu saraf tu betul-betul, semua ilmu kefutuh. Lianna nahwa abul ilmi was-sarfa ummuha. Niatlah perkataan tu. Jadi apa? Ma bainal ab wal fanuqaddimu minal ab. Betul tak? Kita mendahulukan bapa daripada mak. Betul tak? Kita mendahulukan mak daripada bapa. Sebab tu sorof wajib hafal. Sorof yang mana? Kalau korang pakai matan binat bagus, tapi ada sorof yang korang wajib hafal. Nama dia Al-Amsilatu At-Tasrifiyah. Ana dah 7 tahun kat Maghribi sekarang. Semua budak baru datang, siapa nak ngaji dengan Ana wajib hafal tasrif. Kalau tak hafal tasrif, tak boleh ngaji dengan Ana. Kenapa? Kalau dia tak hafal tasrif, dia tak akan boleh baca kitab. Budak Melayu yang pergi Maghribi bukan calang-calang orang. Semua budak-budak dia 10A, 9A, 8A, 7A tak ada. Faham? 10A. Hari ni anak tengok keluar dekat dalam Facebook, ada perempuan Tengku Kusyah punya Tengku Kusyah kan? Tengku Kusyah punya sekolah dapat 9A dengan bangganya, dengan pakaian secantik-cantiknya. So I'm very proud, alhamdulillah. Dah dapat 9A. Dekat Maghribi tu berlambak budak 11A, 12A, 10A. Betul? 10A berlambak banyak sangat. Tapi rata-rata, majoriti saya nak sebut. Maybe ada yang tak, tapi setahu Ana hampir semua yang datang, kalau Ana buat daurah nahu untuk pelajar baru,
Semua tu kalau nak bagi kitab bulat, semua lidah tak berbunyi. Faham? Semua tak boleh nak baca. Sebab tu anak suruh dia semua hafal tasrif. Bila dah hafal tasrif, ngaji dengan anak, salah je tasrif. Salah je, contoh dia Doroba yadribu dorban kan, lepas tu dia baca doroban, salah, cuba tasrif. Contoh dia. Lepas tu dia Dulu yang budak tak hafal tasrif, dia tak boleh bezakan apa beza af'il dengan uf'ul. If'al lah, uf'ul lah, if'al. Af'il dengan if'al. Af'il kamu buatlah, if'al buatlah, beza. Faham tak? Lepas tu ajiblah tujib, jawablah. Ajib, faham tak? Ini kena tahu beza-beza dia. Itu semua kena hafal dengan tasrif. Tu wajib hafal. Entah hafal benda tu. Kalau entah hafal benda tu, insyaAllah khair. Kat Indonesia, ini kehebatan kat Indonesia. Anak tak tahu kat Sumatera, tapi kalau dekat Jawa, semua pondok, sama ada ahli sunnah wal jamaah, salaf, moden, wahabi ke syiah ke, persis tu apa? Yang wahabi, yang mutasyaddid, yang ala paling syadid, Hasan Bandung ni, persis nama dia. Semua ni LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, itu adalah kesesatan, pondok sesat baru. Pondok baru yang sesat. Semua tu dalam bab bahasa Arab dia orang pentingkan kan. Dan kitab sorof dia apa? Kitab Al-Amsilatu At-Tasrifiyah karangan Kiai Haji Maksum Ali. Dia adalah menantu kepada Kiai Haji Hashim Ashnari. Makam dia dekat makam Tebireng tu. Pondok Tebireng tu makam dia kat situ. Itu kitab dia mujarab, kita bagi bukan mujarab, bagi barakah. Semua orang menghafal, semua orang guna. Sebab tu kalau korang hafal lah. Macam Alfiyah, satu dunia ngaji kan. Bayangkan kalian termasuk orang yang menghafal Alfiyah. Saya termasuk alumni hafal Alfiyah. Betul lah. So saya pesan terakhir sebelum saya tutup majlis ini, waktu pun dah lambat. Pesan saya satu je, istiqamah. Ngaji kat sini berapa tahun? 4. Rencana dia 4 tahun. Kalau belum 4 tahun jangan balik. Jangan ada yang setengah berhenti. Jangan ada. Sebab apa? Entah kenal Ibnu Malik, apa bait pertama dalam bait kalam tu? Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Apa maksud istaqim tu? Kastaqim. Dan kata istaqim kan, apa maksud dia? Istiqamah lah, fi'il amal, istiqamah lah. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Kalam kita adalah yang berfaedah, maka apa seperti contoh istaqim lah, istiqamah lah. Kenapa dia bagi contoh istiqamah lah? Dia nak suruh korang ni semua yang ngaji Alfiyah, selagi belum khatam jangan berhenti. Selagi belum hafal jangan berhenti. Faham? Selagi belum habis mengajar jangan berhenti mengajar. Habiskan dulu. Istiqamah. Kalau dekat negara kita, kita dengar al-istiqamah, al-istiqamatu afdalu min alfin karamah. Tak? Kita selalu dengar dulu. Selalu. Tapi okey, mungkin sekarang kalau kita cakap tu ada nanti kata ni tak sahih. Contoh dia kan, mana bukti dia? Ana datangkan Imam Ibnu Zakri. Siapa Imam Ibnu Zakri? Dia adalah kawan baik, guru justru kepada Imam Sanusi. Walaupun dia berbeza dengan Sanusi dalam banyak hal, tapi Imam Ibnu Zakri mengarang kitab nama dia Muhassilul Maqasid mimma bihi tu'tabaruhul aqaid. Apa Ibnu Zakri kata di dalam bab tasawuf? In sabatat lin nafsil istiqamah fatilka lil abdihiyal karamah. In sabatat, kalau tetap fin nafsil, dalam jiwa, apa al-istiqamah tu istiqamah, fatilka, maka ada pun istiqamah itu tersebut lil abdi, bagi seorang hamba, adalah karamah. Dia sebut itu adalah karamah. Berarti kalau ada orang yang boleh istiqamah, maka itu adalah karamah buat dia. Jadi saya pesan saya tu je satu, istiqamah. Dan ingat,
sebelum saya tutup, belum maghrib ya? Belum. Dah. Belum, sikit lagi. Istiqamah ni ada dua. Ada istiqamah fil amal. Istiqamah fil amal ni walau qalilan barakah. Faham? Walau qalil ini barakah. Contoh dia apa? Istiqamah dalam beramal. Korang wirid tak payah panjang-panjang, nak baca sampai satu Quran satu hari tak payah. Korang baca yang simple. Saya baca Hizib Latif, contoh lah kan, terserah nanti ikut yang mana. Saya baca Dalil Khairat, contoh. Istiqamah tu je, faham tak? Setiap hari baca. Itu satu. Fil amal juga termasuk dari dia hafal. Anda tak tahu korang nazam apa yang korang hafal sekarang. Tapi kalau Aqidatul Awam tu patutnya 10 hari dah khatam. Sebab apa? Satu hari 10 bait. Berarti satu kali waktu solat 2 bait. Dengar ni, satu kali waktu solat 2 bait. 5 kali waktu solat 10 bait. 10 kali 10 bait kali 10 hari dah berapa? Dah 100 dah. Dah khatam dah. Faham nampak tu? Itu yang kita buat dulu. Anak buat macam tu. Atau anak alfiah dulu, satu hari 10 bait. Kalau tak cukup kota 10 bait, aku tak boleh tidur. Itu anak tengok tu, kena ikut kota. Istiqamah. Tu kunci terakhir. Nak tutup ni. Nak tutup ni. Istiqamah. Faham? Tu pegang. Baca dia macam nak hafal. Contoh dia nak baca qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadur Rabbi Allah khairu Maliki. Tulis kat buku kotak kosong ke buruk-buruk, tulis dulu qala Muhammadun, tulis 2-3 kali ke, baca lagi 10 bawa tasbih. Qala baca kan. Dah sampai 20 kali, 40 kali. Kalau 40 kali tu dah hafal lah. Ulang belakang, ulang ke depan, ulang belakang, dah hafal lanjut kedua. Lanjut kedua dah hafal belakang. Dah hafal lagi. Okey, dah betul hafal. Tambah. Kalau kota hari ni dah cukup kota, tapi banyak waktu lagi. Tambah je lah dulu. Saya tahu besok kita sibuk tak dapat kota. Cerita dia. Tambah. Bila habis 1000 bait, alhamdulillah. Itu cara menghafal istiqamah. Istiqamah kedua ni perlu saya sebut, iaitu istiqamah fil i'tiqad. Istiqamah fil i'tiqad. Apa itu istiqamah fil i'tiqad? Sebab saya dah kena. Ustaz Syekh Faiz sana dah kena. Ana dah kena. Saya kat Morocco ada satu pelajar saya ni alim, masa cerdik. Dia cerdik. Budak Kelantan ni. Bukan budak Kelantan, budak Sarawak. Belajar kat Kelantan. Kat Mak Tafiz Gulai Condong. 10A, 11A. Hebat 11A. Memang cerdik. Anak ajar dia, anak suruh hafal, dia hafal amsilah tasrifiyah seminggu. Hafal. Laju. Dia hebat. Tapi dia tak istiqamah fil i'tiqad. Dia ngaji dengan anak, dia ambil nahwu sorof sampai dia dah pandai baca kitab. Tiba-tiba belakang-belakang dia mengaji dengan orang yang tak sepatutnya dia mengaji. Faham? Dengan set-set sana lah. Dengan dia ada apa nama dia, majmuah fil WhatsApp. Dia tak istiqamah fil i'tiqad. Anda marah. Sampai hari ni kalau anda tengok muka dia, anda malas ni. Faham? Jadi ini anda sebut. Kenapa anda sebut istiqamah fil i'tiqad? Anda tak nak korang hari ni ngaji kat pondok, ikut tarik kita, ngaji dah jadi alim. 4 tahun yang akan datang, tiba-tiba habis dari madrasah ni, korang keluar, tiba-tiba korang pun belajar kat UIA ke macam mana ke, tengok-tengok masuk televisyen. Menurut ahli sunnah wal jamaah, kita perlu memahami bahawa tauhid ini dibagi kepada 3. Ada nama dia tauhid rububiyah. Contoh orang yang memiliki tauhid rububiyah adalah Fir'aun. Fir'aun itu bertauhid, iaitu tauhid dia apa? Tauhid rububiyah. Kalau dengar macam ni, siap-siaplah kena dengan aku ni. Dah cakap betul. Nak tak nak. Sebab apa? Sebab di Indonesia ni, kita tak risau dengan orang Wahabi, kita tak risau. Sebab banyak diorang semua tu orang jahil.
Sehebat-hebat dia, diorang alumni Gontor. So diorang tak ada nahu, diorang macam tu, nahu andeh, tak ada banyak. Kita alfiah hafal. Kalau debat nahu tu memang dah mati katak lah diorang. Betul. Kalau baca kitab tu, kenapa berani? Oh, kita berani debat kat Indonesia, kita berani, kita menang, tak pernah kalah. Ahli sunnah tak pernah kalah. Debat di Indonesia, korang tengoklah semua video, tak pernah kalah. Nampak macam kalah, tapi rupanya diorang tipu. Itu adalah contoh dia Imam Kiai Haji Idrus Ramli, itu senior Ana Basu Masaid. Dia itu kat Indonesia kalau nak debat dengan diorang kalah, mati katak. Faham tak? Kat Malaysia je bila nak debat dengan diorang, kita kena import dari Indonesia. Kita kena import dari Indonesia sini dia bawa debat. Kenapa? Sebab kita tak cukup ilmu lah. Okey. Sekian saja dari saya. Kalau ada salah silap, maaflah. Dan saya berharap apa yang saya kata ni semua insya-Allah dapat memberi manfaat kepada adik-adik semua. Dan saya berdoa kepada Allah SWT, antum semua insya-Allah minan najihin. Dan korang semua ni semua orang-orang yang kuat, sabit, istiqamah. Ni nama dia, orang yang sabit, tetap istiqamah sampai hari akhir hayat korang. Faham tak? Dan jangan lupa, dah belajar, dah alim, kalau dah 4 tahun dah pandai baca kitab, jangan lupa tawaduk. Jangan jadi sombong. Faham? Jangan jadi sombong. Kita budak pondok, kita tak boleh sombong. Itu ciri-ciri kita. Kalau orang kata, biar dia berkata. Faham tak? Yang penting kalau kita berilmu, kita cakap dengan ilmu. Kita berhujah dengan ilmu. Kita jangan serang peribadi, kita serang ilmu. Itu kita nak pondok macam tu. Kita boleh duduk, boleh makan dengan berbeza akidah, berbeza agama pun kita boleh duduk makan sama. Tapi bab ilmu kita disiplin. Faham? InsyaAllah. InsyaAllah istiqamah, tak boleh balik selagi tak cukup kota. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.